Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh komen? Suara jelas ke? Kalau jelas boleh komen, jawab soalan, salam. Boleh tolong komen suara? Sekejap dulu. Suara jelas ke? Boleh mohon bantuan untuk komen. Suara dan gambar jelas ke? Oh, Tuan lawyer kita dari Terengganu, Tuan Abdul Aziz. Suara jelas Tuan dari Terengganu? Apa tu? Long send jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah, selamat datang. Suara jelas ke? Syah. Ruzi Hadi, sahabat, baik. Orang kampung, sekelas. Suara jelas ke Terengganu sana? Dari Terengganu suara jelas ke? Boleh tolong komen sikit? Alhamdulillah, selamat datang doktor. Oh, sangat jelas. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Clear, terima kasih. Oh, Terengganu jelas, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Abdul Aziz Hassan. Terima kasih Dr. Surya, terima kasih Syah. Oh, loud and clear, terima kasih Tuan Ruzi Hadi. Terima kasih. Okey. Kita sekarang jam menunjukkan 95 minit. Okey. Seperti mana, alhamdulillah hari ni kita bertemu kembali, bersiaran live di Facebook buat kali yang ketiga kan. Alhamdulillah, kita rehat satu hari lah semalam kan. Kita telah jumpa dua kali. Pada hari Khamis kita live buat kali yang pertama. Kemudian kita jumpa lagi kali yang kedua pada hari Jumaat. Dua kali kita jumpa, Khamis dan Jumaat malam. Kita dah bincangkan berkenaan dengan kaedah dan cara bacaan surah Fatihah, kesilapan dan juga kesalahan yang selalu dan biasa dilakukan. Kemudian kaedah bacaan dan juga cara yang betul lah, sebutan yang betul. Okey, hari Sabtu kita rehat satu hari. Okey, alhamdulillah hari ni kita menyambung kembali pertemuan kita dalam kelas live ni di Facebook buat kali yang ketiga, alhamdulillah. Dan seperti mana yang telah saya nyatakan ketika hari Jumaat yang lalu, Jumaat baru ni, ketika kita telah menamakan perbincangan kita tentang bacaan surah Fatihah. Saya dah nyatakan lah seberingkas itu hari kan, berkenaan dengan hasrat saya untuk menyambung. InsyaAllah kita sama-sama doakan lah supaya Allah berikan kita kekuatan, keizinan, restu dan rahmat daripada Allah Ta'ala supaya kita boleh, saya bercadang dan berhasrat lah buat masa ni, sementara PKP ni, memandangkan masa PKP jadual kelas saya tak seperti mana biasa. Okay. So alhamdulillah ada banyak kelapangan masa. So insyaAllah sementara dalam tempoh, terima kasih Tuan Yus, sementara dalam tempoh PKP ni, dan sementara sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Okay. So saya berhasrat mulai malam ni dan juga malam esok dan seterusnya,
saya berhasrat untuk mengadakan FB live kelas bacaan Al-Quran di Facebook. Di Facebook Syifa Talaki Musyafah Al-Quran ini setiap malam insya-Allah selepas Isyak jam 9 malam. Dan insya-Allah kalau ikut kalender kan, kita dijangka akan menyambut Ramadan pada Jumaat nantilah, Jumaat yang akan datang ni, Jumaat minggu depan. Iaitu kalau ikut kalender dijangka kita akan menyambut Ramadan, satu Ramadan pada 24 April. Okey, 24 April bermakna kita akan memulakan ibadat puasa mulai hari Jumaat. Kalau tak ada apa-apa halangan dan tak ada apa-apa perubahan. Kemudian kita akan menunaikan solat tarawih kita malam pertama pada Khamis malam Jumaat. 23 hari bulan lah. Okey. Sekiranya satu Ramadan jatuh pada Jumaat 24 hari bulan April. Okey. So, pada hari Khamis nanti, sekiranya hari Khamis tu merupakan malam Ramadan yang pertama, so saya bercadang sepanjang Ramadan insya-Allah saya bercadang untuk meneruskan kelas bacaan Al-Quran kita ni seperti biasa, cuma waktunya kita lewatkan sikit selepas kita tunaikan tarawih. Memandangkan kita tahun ni tahun yang paling istimewa lah, kerana kita hanya dibenarkan untuk menunaikan tarawih di rumah saja bersama keluarga kan, melainkan imam, Bilal dan juga siap yang bertugas saja yang boleh tunaikan tarawih di masjid dan juga di surau. So saya jangkakan sekarang masuk waktu fardu Isyak lebih kurang 8.31. So saya jangka dalam pukul 9.30, paling lewat pun dalam pukul 10 lah, kita telah selesai menunaikan solat tarawih. So saya bercadang untuk Ramadan nanti kita akan mulakan kelas bacaan Al-Quran kita pukul 10 malam. Okey ke? Saya harap okey lah. Ada ataupun ada cadangan. Kalau nak buat 9.30, saya takut kita belum sempat habis tarawih lagi. Pukul 10 tu saya jangkakan kebanyakan kita, majoriti lah, saya rasa semua dah habis lah tarawih insya-Allah. So kita akan mula insya-Allah Ramadan nanti untuk mulai pada malam Ramadan yang pertama hinggalah ke akhir Ramadan insya-Allah. Kita akan teruskan pengajian kelas bacaan Al-Quran kita ini bermula jam 10 malam insya-Allah. Okey Okey. So malam ini untuk pengajian, Waalaikumsalam Cik Yusof. Waalaikumsalam, selamat datang. Okey. So hari ini kita akan meneruskan pengajian perbincangan untuk kelas bacaan Al-Quran pukul 10 kira ngam. Okey, alhamdulillah. So kita mula pukul 10 lah untuk bulan Ramadan nantilah. So sementara sebelum Ramadan ni mulai pada malam ni, malam esok dan berikutnya sehinggalah hari Rabu malam Khamis. Kita akan mulakan lepas Isyak pukul 9 malam insya-Allah. Kalau satu Ramadan jatuh pada hari Jumaat, so Khamis malam Jumaat 23 Ramadan, satu Ramadan yang pertama, insya-Allah kita akan mulakan kelas Al-Quran kita lewat sikit, iaitu pukul 10 malam insya-Allah. Okey. Okey. So seperti mana yang saya dah nyatakan pada kelas kita yang kedua hari Jumaat lepas, hari Jumaat baru-baru ni, kita akan menyambung kelas kita dan kita akan menggunakan kaedah pengajian, kaedah pembelajaran menggunakan menggunakan kaedah ataupun buku Iqra. Okey. Saya tunjuk dia punya ni. Saya rasa kebanyakan kita dah biasa dah kenal buku ni Saya tunjuk sikit buku Iqra ni. Bagi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dah ada buku ni, boleh buka buku ni. Ni, yang tu ada nama anak saya kat atas tu, pinjam buku anak. Ni buku Iqra ni. Buku Iqra yang mengandungi 6 jilid lah. Ada 6 buku semuanya, tapi kebanyakan buku yang ada hari ni dia dah compile sekali, dah combinekan dalam satu buku macam ni. Kalau masa versi awal dulu dia dalam buku 6 buku yang berasingan. Okey. Kenapa saya memilih Iqra? Kerana hari ni kita dah ada terlalu banyak kaedah cepat mengaji lah kita panggil kaedah mengaji cepat, kaedah cepat mengaji. Berbeza masa zaman saya kanak-kanak dulu. Saya yakin kebanyakan kita dah sempat lalui zaman tu. Kalau dulunya kaedah mengaji kita menggunakan kaedah muqaddam dulu. Muqaddam. Dan setahu saya kaedah muqaddam tu hanya ada, setahu saya lah, wallahu alam. Kalau salah harap betulkan. Setahu saya kaedah muqaddam tu hanya ada di kawasan di Malaysia saya rasa. Okey. So Iqra ni bermula di Indonesia. Iqra ni bermula di Indonesia dan masuk ke Malaysia tak silap saya tahun 95.
tahun 1995 pada masa tu. Kalau tak silap saya pada masa tu kita punya Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak, bosku tu kan. Masa tu dia Menteri Pendidikan. So bahasa ni kaedah ataupun buku Iqra ni diguna pakai Kementerian Pendidikan ambil dan diguna pakai di semua sekolah rendah masa tu. Okey. Sebagai salah satu modul mengaji Quran lah pada masa tu. Berkembang sehingga ke hari ni lah. So oleh kerana itu saya memilih untuk memulakan kelas Al-Quran kita mula daripada asas basic dengan menggunakan kaedah ataupun buku Iqra ni. Kerana apa? Kerana nombor satu, ini adalah antara kaedah cepat ngaji antara yang terawal setahu saya. Antara yang terawal yang masuk ataupun yang berada di Malaysia lah, selain pada Muqaddam dulu. Okey. Kemudian saya sendiri secara peribadi sudah menggunakan kaedah Iqra ni lama dah. Saya ingat sejak saya lepas SPM dulu. Masa tu bantu mak dengan ayah ngajar anak-anak kampung kan, ngaji Quran. Itu saya ada mengajar ngaji secara part time di pusat tuition di kampung dululah di Terengganu, menggunakan kaedah Iqra. Kemudian apabila saya memulakan kerjaya lah kita kata sebagai guru Al-Quran sepenuh masa, lebih kurang tahun 2012 tak silap saya, 2012. Memang saya daripada dulu menggunakan buku Iqra ni lah. Dan saya cukup berpuas hati walaupun hari ni kita dah ada banyak kaedah cepat ngaji yang baru, tapi saya suka buku ni sebab satu, bagi saya lah mudah dan senang, kita dah biasa gunakan. Kemudian secara peribadinya saya ada pengalaman yang banyak dan kita ada testimoni yang sangat banyak dengan kaedah Iqra ini di kalangan kanak-kanak, dewasa ataupun golongan-golongan yang dah bersara yang memulakan kelas pengajian dengan saya daripada asas peringkat asas kosong. Bahkan ada yang tak kenal huruf langsung pun ada. Alhamdulillah hari ni ada yang dah jadi guru pun ada. Bermula dengan Iqra ni. Sebab tu saya sangat selesa lah. Walaupun hari ni kita ada banyak kaedah cepat ngaji, tapi saya sangat selesa dan saya cukup suka untuk gunakan buku ini. Okey. Dan seperti mana yang saya telah nyatakan pada pertemuan kita yang lalu, saya yakinlah kebanyakan kita yang menonton hari ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, saya yakin di kalangan kita hari ni semua yang menonton ni lah, saya yakin semuanya dah boleh ngaji. Saya tahu dan saya cukup yakin kita semua dah boleh ngaji. Cuma saya harap tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian tak rasa boring lah kita, sebab kita bermula daripada peringkat yang terlalu asas kan. So anggaplah nombor satu, kelas pengajian kita ni di peringkat awal ni sebagai satu kelas ulang kaji lah. Kita anggaplah yang pertamanya sebagai satu kelas ulang kaji. Walaupun, kerana apa saya kata? Kerana walaupun kebanyakan kita sudah pun mampu dan boleh mengajar Al-Quran, tapi kadang-kadang berlaku satu dua kesalahan dalam sebutan huruf. Okay? Kadang-kadang berlaku juga satu dua sikit je, tak banyak, dalam kesalahan tajwid contohnya. So semua itu kita akan pergi perhalusi satu demi satu, peringkat demi peringkat, topik by topik dalam buku-buku Iqra ni. Kerana apa? Kerana macam yang saya sebutkan juga dalam kelas yang lalu, buku Iqra ni ada 6 buku kesemuanya. Setiap buku, daripada buku 1, buku 2, buku 3 sampai buku 6, setiap buku itu ada kemahiran yang nak dikuasai. Dia ada objektif kemahiran yang kita nak, yang dia nak kita kuasai. Kan? So kita akan menguasai kemahiran tu peringkat demi peringkat. Dah kuasai kemahiran yang pertama, kita akan pergi kepada kemahiran yang kedua, ketiga dan berikutnya. Macam tu. Okey. So walaupun nampaknya macam kelas pengajian untuk kanak-kanak kan, Iqra je kan, tapi sebenarnya bagi saya ianya sangat bermanfaat. Kerana apa? Kerana yang pertama sebagai satu ulang kaji. Sebab kadang-kadang masih lagi berlaku satu dua kesalahan kecil, bahkan kadang-kadang ada juga berlaku satu dua kesalahan besar dalam kaedah menyebut, seperti mana yang kita pernah bincang dalam kelas dua kelas yang pertama sebelum ini kan. Kadang-kadang ada kesalahan yang tanpa kita sedar, yang kita silap kaedah sebutan huruf dari segi makhrajnya, dari segi sifat hurufnya, yang kadang-kadang masih lagi tidak menepati kaedah sebutan huruf yang sebenar. Begitu juga dengan kaedah membunyikan bacaan dengung, mat dan sebagainya. So insya-Allah kita akan pergi satu demi satu, dan kita akan perbaikinya bersama-sama insya-Allah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada buku Iqra ni, bolehlah pinjam. Boleh pinjam. Yalah, kalau ada anak punya boleh pinjam. Saya pun pinjam buku anak punya. Dan kita boleh buka sama-sama. Yang tak ada tak kisah. Tak ada masalah. Sebab saya akan buka page demi muka surat demi muka surat.
dan kita akan baca bersama-sama insya-Allah. Okey, kemudian kita akan mulakan pengajian kita dengan Iqra 1. Okey, dalam Iqra 1 ni antara kemahiran yang kita nak kuasai yang pertamanya ialah kita nak mengenal huruf, tu yang pertama. Okey, ini saya rasa tak ada isu. Saya rasa semua kita memang pun sudah mengenal huruf. Okey, so kemahiran yang pertama ni kita memang sudah kuasai lah. So kita akan nak pergi kita akan highlight kepada kemahiran yang kedua dan juga kemahiran yang ketiga, iaitu kita nak memastikan sebutan huruf itu keluar betul tepat dari makhrajnya yang sebenar. Yang kedua, dan yang ketiga, sebutannya juga menepati sifat-sifat huruf. Okey, so insya-Allah yang itu yang kita akan bagi highlight dan penekanan untuk Iqra 2 ini. Okey, sebelum kita bermula dengan muka surat yang pertama, Iqra 1, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, supaya saya yakin kalau yang sebaya dengan saya ataupun yang usianya lebih senior sikit daripada saya yakin kebanyakan kita memulakan kelas mengajar Al-Quran dengan kaedah muqaddam dulu. Kalau kita masih ingat. Sebab saya dulu masa saya kecil memang kita pakai muqaddam. So saya yakin sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang sebaya dengan saya ataupun yang mungkin sebab Iqra ni mula tahun 95 lebih kurang masuk ke Malaysia. So maksudnya yang lebih awal daripada itu kita menggunakan kaedah Iqra. Okey, kalau kita masih ingat lagi kaedah Iqra dulu, kaedah pengajian Iqra, kita menyebut nama huruf terlebih dahulu sebelum kita membunyikan baris-baris huruf. Okey, saya ulang dalam kaedah muqaddam dulu kita akan membaca nama huruf pada peringkat yang pertama, kemudian barulah kita bunyikan huruf tu dengan baris-barisnya. Okey. So berbeza kaedahnya dengan Iqra. Okey, itu beza dari segi kaedahnya lah. Tak ada isu salah dan betul, cuma saya dapati kaedah Iqra ni lebih cepat kerana kita terus membunyikan huruf berserta dengan barisnya. Kita tak menyebut ataupun kita tak belajar ataupun kita tidak membaca nama huruf terlebih dahulu. Okey, sebab dalam Al-Quran kita menyebut huruf tu berserta dengan barisnya. Kita tidak membaca huruf-huruf hijaiyah. Kita panggil huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran ini. Kita dalam Al-Quran kita tak baca dengan nama huruf kecuali dalam beberapa tempat dan keadaan sahaja, iaitu ketika kita membaca huruf muqatta'ah di permulaan surah dalam surah-surah yang tertentu. Contohnya surah Al-Baqarah kita mulakan dengan alif lam mim kan. Nanti yang tu kita akan ceritakan kemudian dengan detail. So, yang itu barulah kita membacanya dengan nama huruf. Cuma dalam surah-surah tertentu pada ayat yang pertama sahaja. Ada satu surah tu ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Tapi 99.9999% daripada Al-Quran kita membaca huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran dengan menyebut bukan nama huruf tetapi dengan menyebut bunyi huruf beserta dengan barisnya. Okey? Okey. Kita akan sambung So hari ni insya-Allah kita akan tengok setakat mana yang sempat. Kita akan bermula dengan muka surat yang pertama, Iqra 1. Okey. So sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang memang bermula daripada peringkat yang asas, sekiranya ada lah kalau ada, saya yakin tak ada. Sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan memang malam ini bermula mengenali huruf memang dari peringkat yang terlalu asas. Okey. So, yang pertamanya saya nak kita lupakan nostalgia silam. Okey. Kaedah kita belajar kaedah muqaddam dulu kita lupakan. Nostalgia silam tu kita lupakan. Okey, sebab kalau kita masih lagi ingat kisah nostalgia kita dalam muqaddam dulu, kita akan ambil masa sikit dan menyebabkan kita akan keliru, bahkan boleh baca tapi akan ambil masa yang lebih lama. Okey, so kita lupakan nostalgia silam kita dengan muqaddam dulu. So kita kosongkan gelas kita, minda kita akan mula dengan episod yang baru dengan kaedah Iqra ini. Okey? Okey. Bagi sahabat-sahabat yang baru, okey, untuk muka surat yang pertama muka surat pertama Iqra 1, kita akan bermula bacaan dengan dua huruf. Ni huruf yang pertama. Okey. So, seperti mana yang saya sebut tadi, kita tidak akan membaca dengan nama huruf. Kita akan terus bunyikan huruf itu berserta dengan barisnya. Okey. So, ini huruf. Yang atas ni kita panggil baris. Okey, cuba tengok. Macam tiang. Kemudian ada huruf atas tu kan. Okey, so nampak je rupa macam ni berserta dengan macam palang saya ingat sebelah atas. Kita akan bunyikan terus, bunyi dia ialah bunyi A. Okey. So, nama huruf ni kita lupakan. Abaikan nama huruf. Sebab dalam Al-Quran kita tidak membacanya dengan nama huruf, tapi kita membacanya dengan bunyi barisnya. So, apabila kita nampak satu tiang, macam tiang bendera ni,
Ada macam, nak panggil apa ni, atas ni bentuk yang macam ni. Kemudian di atasnya ada satu palang di atas. Okey, kita terus bunyikan dia A. Okey? Okey. Untuk bunyikan A ni, yang pertama, kita kena pastikan bunyinya keluar daripada kawasan dalam leher kita. Huruf ini bunyi dia keluar daripada dalam leher. Okey, saya tunjuk sikit Saya tunjuk muka saya sikit. Okey, kita balik pada muka saya. Okey, saya nak tunjukkan sikit kaedah sebutan sebab kadang-kadang berlaku sedikit kekeliruan. Okey, so kita di peringkat permulaan ni kita betulkan terus sebutan huruf supaya nanti bila kita dah pergi kepada tahap yang berikutnya, kita dah boleh kuasai kaedah sebutan huruf yang tepat lah. Okey, huruf A tadi keluar bunyinya daripada sini. Kalau kita orang lelaki, kita ada biji alkum ni kan. Okey, keluarnya buruh dari sini. So dia akan bunyi dalam terperosok dalam ni. Okey, so bunyi dia ialah bunyi A. Bukan bunyinya A. Boleh beza bunyi ni. Kadang-kadang sebahagian daripada kita bunyi A tadi tercampak keluar. Bunyinya ke depan. Bunyinya ialah A. Okey, so kurang tepat kerana bunyi A itu datangnya daripada dalam leher kita ni. Bunyi datang kat sini. So kita akan sebut dia biar bunyinya fokus, bunyinya datang daripada dalam tekak dia dalam leher kita. Halkum kita, biji halkum ni. So bunyinya ialah bunyi bibir tu buka sikit je. Seadanya saja, tak perlu nganga luas-luas. Kerana kita akan keluarkan bunyinya, fokus keluarkan bunyinya daripada sini. Okey, huruf yang pertama. Kita pergi pada huruf yang kedua. Yang macam mangkuk ni, kemudian ada titik bawah, kemudian ada palang satu ke atas. Saya lupa tukar kamera ke depan. Okey. So kita pergi pada huruf yang kedua. Huruf ni saya panggil huruf mangkuk Huruf mangkuk. Pada huruf mangkuk tu ada satu titik. Kemudian ada baris, ada palang di bahagian atas. Okey. So kita akan bunyi dia ialah bunyi macam bunyi huruf B, iaitu bunyi ba. Cuma yang kita nak jaga ialah kita kena tekan sikit bibir kita, lepaskan baru hasilkan bunyi ba tu. So saya tunjuk lagi sekali. Tukar balik kamera. Okey. So dia bunyi dia ketat sikit. Bukan bunyinya bunyi ba yang lemau. Tekan sikit bibir, tekan sikit. Tak perlulah tekan kuat sangat kan. Tekan sikit, bagi sedikit tekanan. Lepas keluarkan bunyi dia. Ba. Macam tu. Okey. Ba ni bunyi dia solid sikit. Tutup. Bagi tekanan sikit pada bibir. Ba. Boleh Okey. Kita baca sama-sama daripada atas. InsyaAllah. Satu perkara lagi yang kita nak kena ambil perhatian ialah kita membacanya dengan kadar timingnya ialah kita panggil dalam istilah tajwid ialah kadar satu harakat. Dalam kadar bacaan yang pendek je. Okey? Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Daripada atas A. Ba. A. Ba. Okey? Jangan sekali-kali baca macam ni. Ba. Tak nak baca macam tu. Okey, sebab nanti pada Iqra 2 dan 3 nanti kita akan ada bacaan yang macam tu. So pada peringkat ini kita bacanya dengan kadar yang pendek aja, iaitu kita bunyikan balik ba. Boleh Okey. Ba. Ba. Boleh tuan-tuan okey. So kita jaga. Kita dah pun belajar sama-sama kita menyebut dua huruf Dua huruf yang pertama dalam huruf hijaiyah. Okey, kita pergi pada muka surat yang kedua. Okey. So ini kita boleh pergi laju sikit insya-Allah. Okey, dalam muka surat yang kedua ini kita akan tengok. Okey. Ada dua huruf Huruf yang pertama adalah huruf yang sama di muka surat yang pertama tadi. Okey. Huruf yang sekejap sorry. Maklumlah kita kelas menu ni kan.
Manual lah. Okey. Okey, muka surat yang kedua Okey. So, di muka surat yang kedua kita akan bunyikan yang pertama huruf yang ada di muka surat yang pertama tadi, iaitu huruf ba. Okey, boleh bagi tekanan sikit pada bibir. Tekan sikit bibir, dua-dua belah bibir kita atas bawah tu tekan sikit, lepaskan, keluarkan bunyi dia. Ba. Okey. Huruf yang ketiga ialah huruf macam angkut juga tapi dia ada dua titik atas. So kita akan bunyi dia menghampiri bunyi huruf T dalam bahasa Melayu. Menghampirilah saya kata iaitu kita bunyikan dia sebagai bunyi ta. Sekali lagi, ta. Okey. So kalau huruf yang kedua tadi, ba, datangnya daripada dua bibir yang kita kacip sikit, bagi tekanan, lepaskan, buka dan lepaskan bunyinya. Ba. Okay. Huruf yang ketiga ini adalah huruf yang datangnya daripada hujung lidah. Saya tunjuk sikit katalah ni lidah kita. Hujung lidah, ni lidah Bayangkan ni lidah. Ini bahagian hujung lidah kita Okey, katalah ni hujung lidah kita. Okey, hujung lidah kita menyentuh gigi atas. Biasanya orang panggil gigi kapak kan? Gigi kapak, kamera ke bawah sikit. Okey. Okey, boleh Okey, so hujung lidah kita ni, katalah ni hujung lidah. Hujung lidah menyentuh belakang gigi atas kita, gigi kapak tu, gigi kita yang paling besar tu lah. Gigi depan kita yang paling besar, gigi atas tu. Dia hujung lidah kita menyentuh belakang gigi tu. So dia akan kena bahagian gigi sikit, kena bahagian gusi sikit. Bahagian gusi yang keluar gigi tu. Okey, kawasan situ. So apabila kita menyebut huruf ta, gigi kita, lidah, hujung lidah kita akan menyentuh belakang gigi kapak. Ataupun dalam buku tajwid, setengah kitab tajwid dia menyebut sebagai gigi gunting atas. Gigi kapak kita lah, gigi depan kita yang atas tu, hujung lidah kita akan menyentuh bahagian belakang gigi. So dia akan kena gigi, dia kena bahagian gusi sikit. Bahagian gusi tempat tumbuhnya gigi tu. Okey, so letakkan lidah kita di situ, tekan sikit, lepas tarik lidah ke belakang. Okey, katakanlah ini gigi kita So kita letakkan hujung lidah kita situ, tekan sikit, lepas, keluar bunyi dia. Saya tunjuk lagi sekali, boleh jelas Gigi atas, Allah. Sorry manual sangat ni. Gigi atas, hujung lidah kita sentuh, tekan sikit, lepas, keluar yang bunyi ta. Okey. Ta. Okey, boleh Okey, kita sambung bacaan kita. Ba, ta. Okey, bacaan yang pendek je Ba, ta. A, ta, ba. Ta, ba, a. Ta, a, ba. A, ba, ta. Ba, ta, a. A, ta, ba. Ta, a, ta. Ba, a, ta. A, ta, ba. Ta, ta, a. A, ba, ta. A, ba, ta. Alhamdulillah, kita dah habis muka surat yang kedua. Seterusnya kita akan pergi pada muka surat yang ketiga, insya-Allah. Okey, masih lagi dalam Iqra 1 buku yang ketiga, Iqra 1. Okey. Ada 3 huruf semuanya untuk muka surat yang ketiga ni Kita akan bunyikan huruf yang pertama, yang kedua yang kita dah baca pada muka surat yang kedua tadi. Ba, ta. Okey. Kita pergi pada huruf yang baru. Huruf ni saya namakan, saya gelarkan dia sebagai huruf kontroversi. Okey. Kerana apa huruf ni saya namakan dia sebagai huruf kontroversi? Kerana yang pertama, huruf ini tiada langsung dalam sebutan huruf huruf vokal, huruf konsonan kita bahasa Melayu. Okey. So huruf ini, kalau huruf A tadi bunyi menghampiri bunyi huruf A. Huruf ba menghampiri bunyi B. Ta menghampiri bunyi huruf T kita dalam bahasa Melayu. Tapi huruf yang ketiga ini, huruf yang keempat huruf yang keempat ini saya namakan dia sebagai huruf yang kontroversi, yang kita nak perlu hati-hati kerana yang pertama, bunyi huruf ini tiada langsung dalam bunyi sebutan huruf bahasa Melayu yang pertama. Yang kedua, huruf inilah biasanya huruf yang terlalu ramai berlakunya kesilapan dalam bacaan lidah orang kita, orang Melayu lah. Sebab apa berlaku banyak kesilapan? Sebab memang huruf ni tak ada dalam sebutan bahasa Rumi kita, bahasa Melayu kita tak ada huruf ni. Okay, so huruf ni kita nak betulkan mulai malam ni, insya-Allah dari masa akan datang kita nak betulkan yang biasa, kemudian kita biasakan yang betul bacaan. Okey? Okey.
huruf ini kebiasaannya dibaca dengan bunyi huruf S. Dibaca dengan bila huruf yang mangkuk ini ada titik 3, ada palang atas, dibaca dengan bunyi SA, sa. SA, sa, yang mana itu adalah bunyi yang salah. Okey, bunyi yang tepatnya ialah bunyi, dengar sama-sama saya sebutkan bunyi yang salah sekali lagi. SA, sa adalah bunyi yang salah bagi huruf yang keempat ini. Bunyi yang betulnya ialah bunyi begini, iaitu sa. Sekali lagi sa. Sekali lagi saya sebut sa. Okey, saya tunjuk kaedah ataupun cara sebutan huruf ni. Ataupun dalam istilah tajuk dia panggil makhraj bagi huruf yang keempat ini. Okey, untuk menghasilkan sebutan yang tepat insya-Allah bagi huruf yang keempat ini ialah, yang pertamanya kita nak jaga, nak pastikan hujung ni. Saya ambil yang sama tangan ni, saya buat bayangkan tangan ni adalah lidah kita. Okey, macam itulah lidah ini hujung lidah. Boleh hujung lidah. Daun sikit hujung lidah. Ini bahagian dalam lidah kita lah. Yang bahagian dalam lidah kita yang sampai ke tekak kita tu Ini hujung lidah. Okey. So, untuk menghasilkan sebutan huruf yang keempat ini, hujung lidah kita mestilah terkeluar sikit daripada mulut. Sikit saja keluarnya. Yang pertama, step pertama. Step yang kedua, hujung lidah yang keluar ini tadi, dia akan menyentuh bahagian gigi kapak kita yang atas, yang tajam ni, yang bawah ni. Okey, katalah ini gigi kapak kita, gigi depan kita gigi atas kita yang atas ni. Okey. Hujung lidah kita keluarkan, dia macam terjelir sikit. Saya buat macam ni sudut tepi Okey. Ni gigi kita ni, dia akan sentuh bahagian hujung lidah belah atas. Hujung lidah belah atas. Bukannya hujung lidah menyentuh belakang gigi, bukan. Saya ulang tunjuk Okey. Bukan macam ni. Bukannya macam ni nak sebut bukannya hujung lidah sentuh belakang gigi, tapi hujung lidah, katalah ni gigi saya tunjuk, saya gerakkan di hujung lidah kita ni bukan belakang gigi, tapi dia turun keluar sikit. So dia akan kena bahagian macam ni. So bahagian gigi kita yang tajam, yang menggigit tu, yang kita buat gigit daging ayam tu kan, yang memotong daging ayam tu, dia akan kena bahagian hujung lidah belah atas sikit saja. Bukan sampai macam ni. Sebab saya pernah jumpa ada orang yang membaca huruf ni dia macam ni. Boleh nampak tu dah banyak sangat, dah over dah. Dia sekadar hujung lidah sikit je, tapi kena pastikan hujung lidah tu keluar sikit daripada mulut, sikit sangat. Dan gigi atas ni, bahagian gigi kita tajam tu, bahagian gigi kita kapak tu, yang bahagian tajam, yang bahagian kita memotong tu, dia akan kena bahagian hujung lidah atas. Atas hujung lidah. Macam tu. Boleh Macam ni lah rupa dia. Nampak sikit sangat. Itu dia punya starting point ataupun makhraj huruf bagi huruf yang keempat. So daripada situ nanti kita parking dulu lidah kita di situ. Tarik ke dalam sikit dan keluarkan bunyinya. Kita buat sama-sama lidah yang sekeping, jangan gulungkan lidah, jangan gentilkan lidah tu. Lidah yang sekeping keluarkan, letak situ, parking dulu. Jangan terlalu, orang kata apa istilahnya, kadang-kadang ada kes yang dia terlalu gopoh sangat. Okey, yang terlalu gopoh sangat nak menyebut. Parking dulu lidah kat situ, tarik ke dalam dan keluarkan bunyinya. Sa, boleh Sa. Sekali lagi, parking dulu lidah, tarik dalam sikit, sebut huruf, dia akan bersamanya keluar dengan sedikit hembusan nafas. Ada hembusan nafas yang keluar bersama dengan sebutan huruf yang keempat ni. Sa. Okey? Okey. So, hati-hati itu kaedah bunyi, kaedah untuk membunyikan huruf yang keempat ni dengan tepat. Dia akan bunyi sebutan yang nipis saja. Okey? Biasanya huruf ini dibaca oleh kebanyakan orang kita dengan bunyinya SA. Sa. Saya ulang Sa. Sekali lagi saya ulang. Sa. Yang mana itu adalah bunyi yang salah ataupun makhraj yang salah. Okey? Sebab tu saya namakan huruf yang keempat ni sebagai huruf kontroversi. Sebab terlalu banyak berlaku kesilapan dalam bacaan orang kita yang membunyikan huruf yang ketiga tadi. Huruf yang keempat tadi dengan bunyi sa. Saya ulang sa. Iaitu itu adalah bunyi yang salah sama sekali. Yang langsung tidak boleh diterima. Kerana makhrajnya salah dan sebenarnya kita dah membunyikan huruf lain. Huruf hijaiyah yang lain. Okay, nanti kita akan sampai ke huruf yang bunyinya sa tu. Ada hurufnya. Saya tak nak sebutkan lagi. Biar sampai masanya nanti kan. So, sebutan yang tepat ialah, saya ulang sekali lagi Kita tengok lidah saya. Nanti kita akan ulang lagi sekali. Parking dulu. Bukannya sebut dulu bawa pergi. Kadang-kadang
berlaku dalam di kalangan pelajar saya, dia sebut dulu baru lidahnya pergi. Sa. Okey? Sa. Salah. Dia sebut dulu baru lidah pergi. Dia lidah pergi dulu baru kita sebut. Sa. Boleh sekali lagi Parking dulu lidah, duduk rehat-rehat dulu. Okey, santai-santai dulu kat situ. Sa. 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 Kita biasakan yang betul, kita betulkan yang biasa. Sekali lagi. Sa. 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 Okey, kita pergi pada rupa hurufnya Okey. Minta maaf lah tuan-tuan Puan-puan, muslim-muslimat, manual kita ni traditional, very traditional way. Okey, tak apa, janji kita boleh belajar sesuatu malam ni insya-Allah. Okey, kita bunyikan sama-sama 1 2 3. Sa. 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 Okey, kita sambung bacaan di bawah. Hati-hati Okey, nombor 1, kita pastikan sebutan hurufnya, bunyi yang terkeluar adalah bunyi yang betul dan tepat. Kemudian timing kita panggil kadar bacaan dia, panjangnya tu kita baca dengan kadar yang pendek aja. Pendek dan ringkas. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Sa. Sa. Ba. Sa. Ba. Ta. Ba. Ta. Ta. Ba. Sa. Ta. Ba. Sa. Ba. Sa. Ta. Ba. Ta. Sa. Sa. Ta. Ta. Ba. Sa. 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 Ba. Ta. Ba. Ta. Sa. Ba. Ta. Sa. Ba. Ta. Sa. Okey. Okey, kita tukar kamera balik. Okey, so malam ni alhamdulillah kita telah pun sama-sama menyebut 4 huruf 4 huruf yang pertama. Okey, yang pertama tadi huruf, kita ulang kaji sikit sebelum kita berakhir. Okey, kita nak berakhir dah ni. Saya tak nak ambil masa yang panjang. Cukup kita kalau boleh, sebab yang penting kita boleh belajar betulkan huruf balik. Kita boleh sama-sama lah betulkan, sama-sama kita belajar insya-Allah. Saya pun masih lagi belajar lagi pun. Okey, sama-sama kita belajar dan betulkan sebutan huruf, makhrajnya beserta dengan sifat huruf. Okey, kita orang kata apa insya-Allah kita akan konsisten. Saya cuba ambil masa dalam setengah jam lah setiap malam insya-Allah. Kita tak nak ambil masa yang terlalu panjang. Kadang-kadang hilang fokus Bila masa terlalu panjang, kita mungkin akan kepenatan, malam mungkin ngantuk, hilang fokus. So lebih baik kita ambil masa yang sikit, belajar beberapa huruf, kita betulkan dan kita praktis sehingga kita boleh betulkan bacaan yang biasanya salah sehingga ia menjadi kebiasaan yang betul. Okey. So hari ni kita dah belajar membunyikan, sama-sama kita belajar membunyikan 4 huruf. Huruf yang pertama tadi ialah huruf yang bunyi daripada dalam kita ni. Sekali lagi. Bukannya a. Bukannya a, tapinya bunyi dalam tekak huruf yang kedua daripada bibir. Bibir tekan sikit, ada pressure sikit. Okey, tak payahlah kuat sangat Ada sikit tekanan, lepas bersetengah bunyi. Ba. Huruf yang ketiga, hujung lidah sentuh belakang gigi atas. Dia akan kena gigi sikit, kena gigi gusi sikit. Okey, belakang gigi. Tekan, lepaskan, keluarkan bunyi. Tekan sikit, ada sedikit tekanan. Ta. Okey, sentuh belakang gigi. Huruf yang keempat yang kita baca tadi sama-sama ialah hujung lidah, dia akan keluar sikit daripada mulut, keluar sikit sangat, dia akan kena gigi atas. Gigi kita yang atas, bahagian gigi yang tajam ni, yang kita gunakan untuk memotong ni akan kena hujung lidah belah atas. Hujung lidah belah atas, sikit je. Berlambat kedudukan Okey, letak dulu parking dan kita tarik sikit lidah ke dalam, keluarkan bunyi berserta dengan hembusan nafas yang keluar. Sa. Sebabkan ini huruf kontroversi, kita akan ulang sekali lagi Yang biasanya dibaca oleh orang kita ialah sa. Yang mana kita ulang ini adalah bacaan yang salah. Salah, tidak boleh diterima langsung kerana makhrajnya salah,
hurufnya pun salah. Sebab itu adalah huruf lain. Itu kita membunyikan huruf lain. Ada huruf lain dalam huruf Al-Quran, huruf hijaiyah yang bunyinya macam tu. Sedangkan ini bunyi huruf yang berbeza. Bunyi ada sedikit beza. Okey. So bunyi sa, S-A. Sa adalah bunyi yang salah bagi huruf yang keempat tadi. Okey. So bunyinya ialah lidah kita letak kat depan. Keluarkan kena gigi atas. Seperti mana yang saya tunjuk tadi kan. Kita ulang lagi sekali. 3 kali kita ulang Sa. Okey, boleh Okey, kita ulang sekali lagi sebelum kita berakhir malam ni, insya-Allah. Kita akan bunyikan keempat huruf tadi. Okey. Huruf yang pertama bunyi dalam tekak a. Yang kedua bunyi daripada dua bibir yang kita kacip, ada tekan sikit, lepaskan bibir, renggangkan berserta keluar bunyi ba. Huruf yang ketiga, hujung lidah kita akan sentuh gigi atas, gigi kapak akan kena bahagian gusi dan gigi sikit. Okay, tekan, lepaskan lidah kita daripada gigi, akan keluar bunyi ta. Yang terakhir, huruf yang keempat malam ni, hujung lidah keluar sikit daripada mulut kita, kena bahagian gigi atas yang tajam tu. Bahagian tajam gigi atas akan kena bahagian hujung lidah sebelah atas sikit. Seperti mana yang saya dah tunjukkan tadi Kita ulang sama-sama. Yang ketiga, huruf yang keempat. Okey, bunyinya ialah sa. Okey, boleh Alhamdulillah. Malam ni lewat sikit. Saya bajet setengah jam je. Tak apalah, malam yang pertama kan, sebab kita ada intro sikit tadi. So Alhamdulillah malam ni kita dah pun sama-sama ulang kaji cara sebutan, cara bacaan, cara kita melafazkan 4 huruf hijaiyah, 4 huruf Al-Quran, iaitu huruf A, Ba, Ta, Tha tadi. Alhamdulillah, kita dah pun perhalusi cara menyebut, cara melafaz, cara membaca 4 huruf hijaiyah tadi Okey, so insya-Allah malam esok dalam waktu yang sama, insya-Allah kita akan jumpa malam esok, insya-Allah pukul 9 malam sebab kita solat Isyak. Insya-Allah malam esok dan malam berikutnya saya cuba tamatkan dalam masa 30 minit insya-Allah. Kita cuba malam ni malam pertama, malam yang ketiga, tapi malam yang pertama untuk kelas pengajian Iqra ni. Okey, so malam esok kita akan menyambung huruf hijaiyah yang kelima dan berikutnya kita akan tengok setakat mana yang sempat. Pun sama juga kaedahnya, kita akan perhalusi cara menyebut, membaca dan melafazkan setiap huruf hijaiyah. Yang pertama, dua perkara yang kita nak highlight Yang pertama, huruf itu mestilah keluar daripada tempat disebut dengan tepat, keluar daripada tempat bunyi yang tepat. Yang pertama. Yang keduanya, setiap huruf tu ada sifat-sifat dia. Okey, dalam perbincangan ini saya tak nak bincang detail tentang sifat-sifat huruf. Cuma memadailah kita membincangkan bagaimana menyebut huruf dengan tepat dari segi makhraj dan juga dari segi sifatnya. InsyaAllah bila kita dah berjaya menamatkan pengajian buku Iqra ni dalam masa yang akan datang nanti, insyaAllah kita akan yang itu barulah kita akan pergi pada step yang kedua. Bila kita dah masuk Al-Quran nanti, kita akan pergi kepada step yang kedua, yang mana kita akan memperhalusi dan memperdalami bidang pengajian tentang ilmu tajwid pula. Okey, pada peringkat asas, peringkat permulaan ni memadailah kita belajar cara menyebut dan membunyikan setiap huruf tepat dari segi makhraj huruf, tempat keluar bunyi, dan juga dari segi sifat-sifat huruf. Okey, Alhamdulillah. Minta maaf banyak-banyak saya dah terlajak masa. InsyaAllah kita akan bertemu lagi insyaAllah esok hari Isnin waktu yang sama 9 malam insyaAllah, selepas kita sama-sama tunaikan solat Isyak berjemaah bersama keluarga masing-masing. InsyaAllah esok kita akan menyambung bacaan untuk huruf yang kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya insyaAllah. Okey, so sebelum kita berakhir pada malam ni, seperti mana biasa, saya mohon ribuan dan jutaan kemaafan daripada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekiranya ada sebarang kesilapan, kesalahan yang saya tak sengajakan. Okey, atas segala kekurangan, maklumlah kita buat manual kan, tukar kamera depan belakang kan, belum sampai ke tahap sahabat-sahabat kita ada setengah-setengah kita yang gunakan dia punya kata apa kelengkapan yang lebih canggih kan. Kita mula dengan peringkat yang sangat-sangat tradisional kan. So saya mohon ribuan dan jutaan kemaafan. Yang penting matlamat dan objektif saya ialah supaya kita boleh sama-sama berkongsi kaedah bacaan yang tepat, supaya seperti mana yang saya sebut dalam 2 kelas yang lalu, matlamat dan objektif kita ialah supaya kita boleh dan mampu membaca Al-Quran, walaupun saya katakan hampir mustahil
bahkan boleh kita katakan sebagai mustahil lah kita boleh membaca Al-Quran exactly 100% seperti mana yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Tetapi yang kita perlu tahu, kita perlu ingat, yang kita perlu sedar, kita wajib membaca Al-Quran dengan kaedah tajwid yang betul dan tepat sama seperti mana yang Nabi baca. So, objektif kita ialah kita nak perbaiki bacaan Al-Quran kita. Supaya bacaan Al-Quran kita itu menghampiri sehampir yang boleh dengan bacaan baginda Nabi SAW yang kita sayangi lagi, yang kita kasihi sekalian. Okey, alhamdulillah. So saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian yang sudi bersama-sama saya pada malam ini dalam sesi perkongsian ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas yang keempat malam esok. Esok hari Isnin 9 malam, insyaAllah kita akan jumpa sama-sama. Kita akan menyambung pelajaran kita untuk huruf yang kelima dan berikutnya, insyaAllah. Okey, so sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.